Itu tadi antara prestasi bursa dan tukaran mata wang tempatan serta tinjauan harga komoditi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, BIS Malaysia, edisi Rabu 27 Mac 2024 bersiaran secara langsung menerusi saluran berita RTM dan di TV1. Terima kasih kerana terus bersama kami. Baik saudara, hutang isi rumah Malaysia adalah antara yang tertinggi di rantau ASEAN. Dalam situasi ini, Bank Negara Malaysia BNM memelihara kestabilan kewangan dengan memantau dan mengawal aktiviti pinjaman bagi semua institusi kewangan di Malaysia. Mengurus hutang isi rumah dengan efektif. Topik akan kami bawakan bersama dengan saya di studio ketika ini. Tetamu yang telah pun bersiap sedia iaitu Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah AKPK, Puan Nirmala Anak Perempuan Subramaniam. Selamat petang, Puan. Selamat petang. Baik, terima kasih kerana bersama dengan BIS Malaysia pada petang ni. Terima kasih kerana menjemput kami. Baik, topik ataupun isu tentang hutang isi rumah. Saya pasti dan juga saya yakin semua masyarakat, semua rakyat di Malaysia ini melalui situasi ini dan keadaan ini. Dan AKPK memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani ataupun mengatasi masalah hutang isi rumah. Jadi mungkin di awal ni Puan boleh kongsikan bagaimana AKPK melihat kepada senario semasa mengenai kadar hutang isi rumah di kalangan rakyat Malaysia dan apa yang AKPK boleh kongsikan statistik atau dapatan kajian berkaitan perkhidmatan yang disediakan. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat memang kita sedar ramai yang dah sedar ya dia nak minta bantuan dari segi awal dan kalau kita lihat statistik AKPK pada perkhidmatan kami sejak penubuhan AKPK 2006 sehingga Disember 2023 lebih 1.3 juta individu telah mendapatkan perkhidmatan nasihat ya, khidmat nasihat AKPK. Baik. Dan daripada 1.3 juta ni lebih kurang 470,000 individu telah mendaftar untuk program pengurusan kredit. So program pengurusan kredit ni kami membantu mereka mendapatkan satu struktur pembayaran yang dia mampu bayar dan dipersetujui oleh institusi kewangan. Baik. Dan daripada program ni kami telah dapat membantu peminjam kembali mengawal kewangan mereka lebih kurang daripada 2.8 bilion tunggakan kami dapat selesaikan ya sepanjang masa ni. Dan kalau kita lihat lebih program pengurusan kredit ni kami dapati hutang yang paling tinggi yang kami struktur semula ialah hutang kad kredit ya, pinjaman kad kredit. Kad kredit yang paling tinggi. Diikuti dengan pinjaman peribadi. Lepas tu kami ada juga pinjaman perumahan, sewa beli dan sebagainya. So kebanyakannya boleh dilihat kepada penggunaan harian ya. Kita lihat daripada pinjaman itu. Betul. Jadi kalau kita bercakap tentang kad kredit, hutang kad kredit itu merupakan di tangga yang pertama. Hutang yang kami struktur semula. Yang distruktur semula lah. Kalau kita pun melihat kepada cerminan hutang rakyat Malaysia menggunakan kad kredit itu. Dan kalau kami ingin tahu dari segi umur yang mendapatkan pertolongan dan juga bantuan daripada KPK itu bagaimana Puan? Kalau kami lihat dari segi umur paling ramai yang datang untuk perstrukturan semula ni adalah di antara umur 35 hingga 45. Ini golongan paling ramai lah. Yang ni pun boleh dikaitkan kalau kita lihat statistik daripada Jabatan Insolvency pun lebihnya kepada umur ni. So umur ni boleh dikatakan umur yang agak kritikal. Betul. Sebab kan kita mungkin baru memulakan keluarga, anak-anak sedang membesar. Lepas tu ada orang panggil umur ni sandwich generation tau, sebab dia ada family ibu bapa yang harus dijaga, ditanggung. Lepas tu keluarga dia sendiri. Diri sendiri lagi. Tapi kalau kita lihat di umur ni memang kita dah tahu ya komitmen akan lebih tinggi. So sepatutnya perancangan tu mula awal lagi. Betul. Di waktu umur dia dalam 20-an. Tapi masalahnya bila umur 20-an kita menangguh orang kata. Tak apalah biasa kahwin dulu baru saya fikir. Itu yang bahayakan Puan kan. Tunggulah dulu nanti habis tu dah masalah tu semakin menjadi besar. Betul. Dah semakin sukar, makin susah untuk diselesaikan. Sebab bila komitmen dia macam ni, jimat bila orang kata banyak, semasa itulah kita perlu berjimat. Betul. Saya setuju. Dan cermat bila sedikit. So bila duitnya sedikit kita perlu lebih cermat. Tapi kita perlu jimat sekiranya waktu duit itu banyak.
Itulah, tapi kalau kita tengok dengan keadaan sekarang, zaman sekarang ni, dengan adanya platform media sosial juga sebagainya, terikut. Betul. Kemudian rasa macam nak sama dengan orang lain. Betul, peer pressure orang panggil. Itu yang Dia bahaya kalau tu. Kita dapat jugalah buat kajian, kita rangkumkan antara 4 sebab orang kebanyakannya mula berhutang. Betul, kalau kita lihat. So salah satunya ialah kecemasan. Ini tidak boleh elakkan. So orang kata bila berlaku kecemasan mungkin tidak ada simpanan. Betul. So berlakunya yang ni. Yang kedua, kita lihat gaya hidup. Gaya hidup itu paling penting sekali. Betul. Yang memakankan diri sendiri kadang-kadang tu. Itu gaya hidup. Lepas tu kita lihat juga kurang pengetahuan. Literasi kewangan. Betul, dia kurang pengetahuan tentang pinjaman yang dia nak ambil. Contohnya dia tahu adalah opportunity, boleh ambil pinjaman ni kan. Baik. Tapi dia tak tahu kadar dia tak tahu komitmen bulanannya. Dia tak tahu kalau tak bayar apa jadi. Lepas tu bagaimana nak menggunakan pinjaman ni dengan bijak. Macam kad kredit ni tak salah. Sebab kalau dia, kita gunakan dengan cara yang betul. Betul, sebab dia ni alat pembayaran. Betul. Bukan untuk membeli sesuatu yang kita tak ada duitnya. Saya setuju. Itu betul. Nak tanya soalan seterusnya tentang literasi kewangan. Tapi kita nak tahu jugalah, mungkin ini orang tanya antara lelaki dengan perempuan, kalau daripada KPK tu, yang mana pelatusan tinggi dan juga rendah tu? Kalau kita lihat statistics, memang kami lihat kepada lelaki. Tapi lelaki akan jawablah sebab dia mengambil tanggungjawab keluarga dan sebagainya kan. So mungkin sebab itu dia mengambil pinjaman. Tapi kalau kita rata-rata lihat, memang lelaki yang datang untuk penstrukturan semula kebanyakannya lelaki. Baik, jadi kepada lelaki uruskan kewangan dengan terbaik sekali. Kalau tidak, AKPK ada. Kita akan juga berkenaan dengan tadi kita dah pun bincang pasal mengenai bagaimana untuk kita menguruskan kewangan dan juga sebagainya. Ianya mencerminkan bahawa literasi kewangan masyarakat Malaysia melambangkan literasi kewangan. Adakah rakyat Malaysia ini literasi kewangan dia rendah ke ataupun bagaimana Puan daripada AKPK sendiri? Kalau kita lihat statistik yang satu kajian yang selalu Bank Negara lakukan ni di peringkat antarabangsa yang orang panggil. Jadi kami melihat masih di bawah paras average. Tetapi kita akan kaji dari segi pengetahuan, tingkah laku, attitude dan behavior ya. So kami lihat. Tapi apa yang penting di sini ialah mencari pengetahuan tu semasa membuat keputusan kewangan. Yang itu penting. So sekiranya saya ingin membeli rumah, apa yang perlu saya lihat? Rata-rata yang kami lihat kebanyakannya akan tanya kawan atau keluarga. Bukannya pada pakar kewangan. Dan sekarang ni pakar kewangan merata mudah kalau kita lihat buka banyak website yang ada dengan AKPK pun kami ada kalkulator yang boleh digunakan. Betul. So sekiranya dengan pendapatan ini boleh ke saya beli rumah ni dengan komitmen ni kan? So kami ada modul macam contohnya di platform Power kami ada modul rumahku. So sekiranya saya nak beli rumah, apa yang perlu saya lihat? So ada kalkulator ringkas. So kalau saya kadang-kadang saya fikir saya mampu. Betul. Tapi mungkin saya tak lihat kepada kos-kos lain yang kita tak nampak. Realitinya yang sebenarnya. Dan kalau saya nak cakap, ramai buat kesilapan bila nak membeli kereta. Sebab kadang-kadang kita terlupa nak lihat kos maintain kereta. Menyelenggara kereta itu sekiranya berlaku kerosakan dan juga sebagainya. Sebab kereta jenama lain, kos dia pun berbeza. Setuju? Betul? Setuju. Jadi mungkin kita lihat yang ditawarkan tu murah. Lepas tu bayaran ansuran dia murah, tapi mungkin kos untuk penyelenggaraan itu tinggi. Betul. So di situ dia sangkut. Sangkutlah orang kata dia sangkut. Lepas tu dia mula menggunakan pinjaman-pinjaman lain. Dan biasanya yang kami lihat orang mengambil pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama. Korek lubang, tutup lubang. Betul. So jadi macam tidak ada kesudahannya. Setuju. So jadi AKPK sarankan tolonglah datang minta khidmat nasihat. Khidmat nasihat kami percuma. Betul. Jangan ke arah
gali lubang baru untuk tutup lubang lama sebab kalau dia berpanjangan begitu tiada kesudahan. Betul, dan orang kata tiada kesudahan and dia akan lebih membebankan sebab kos akan sentiasa naik kan. So jadi dapatkan hikmat nasihat, cuba selesaikannya lebih awal. Baik, jadi kalau kita lihat juga di skrin ketika ini antara program yang dilaksanakan oleh KPK yang pastinya yang membantu kesejahteraan keuangan kepada rakyat Malaysia khususnya, dan juga literasi keuangan itu perlu diperhebatkan. Betul, kita perlu mencari literasi keuangan tu, kita perlu tahu, lepas tu tanya pada pakar, masuk website. Betul. Banyak website yang ada. Dan juga saya nak sentuh sikit juga tentang skim penipuan kewangan. Sebab ramai juga mula berhutang disebabkan ini. Dia nak jadi cepat kaya. Maka dia berhutang. Tapi jadi cepat miskin pula. So jadi kena berhati-hati juga. So sebelum nak buat pelaburan, periksa dulu dengan kaji dulu dengan autoriti dengan Bank Negara, dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Periksa di laman web mereka untuk ketahui sama ada kesahihan syarikat ni. Betul. Baik, itu memang sangat penting dan juga perlu kita lakukan. Dan juga mungkin secara ringkasnya ketika ini, solusi kewangan tertentu yang boleh dilaksanakan oleh golongan isi rumah untuk menguruskan hutang isi rumah dengan lebih cekap dan juga efektif secara ringkas. Ringkasnya guna langkah 4A. 4A. A1, akui dulu. Akui ada masalah. Ya. A kedua, analisa. Tengok apa masalahnya, berapa masalahnya. A ketiga, ambil tindakan. Cuba ambil tindakan nak bayar yang mana kan. Dan A keempat, datanglah ke AKPK, kami sedia membantu. Baik, itu dia 4A yang perlu kita laksanakan, dan sekiranya kita ada masalah, apa yang pentingnya kita boleh gunakan saluran yang betul dan juga mungkin aplikasi yang boleh mereka gunakan. Boleh melayari laman web AKPK, www.akpk.org.my. Melayari ni ada banyak yang boleh diminta nak buat appointment, datang jumpa AKPK. Lepas tu boleh belajar juga tentang ada orang dia tak ada masalah lagi tapi dia nak buat keputusan. So bolehlah masuk ke laman pembelajaran kami juga. Organisasi atau kami ada buat program-program pendidikan di Institut Pengajian Tinggi, di organisasi corporate dan sebagainya. So sangat-sangat digalakkan untuk ini, dan bukan sekali. Dia kena berterusan. Betul. Jadi apa yang paling penting sekali, kita jangan malu untuk berjumpa dengan pakar bagi menyelesaikan masalah kewangan kita. Betul. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nirmala Subramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah AKPK untuk perkongsian sebentar tadi. Terima kasih Puan. Terima kasih. Baik saudara, untuk itu BIS Malaysia berakhir di sini, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Akmal Hafiz Ruslan.